kenyataan yang dikeluarkan oleh sebuah badan tentang bagaimana pula masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di peringkat IPT yang pergi membuat latihan praktikal. Tidak diberikan mereka itu pendedahan sebenarnya. Pelajar-pelajar yang buat latihan praktikal hanya diberikan tugas untuk fotostat kertas dan buat kopi. Ini satu perkara yang serius yang harus diberikan perhatian. Saya amat tertarik semalam dalam berita ataupun dalam salah satu rancangan TV bagaimana sebuah universiti college swasta di Kuala Lumpur ini yang mengambil pendekatan, sebuah universiti college swasta di Kuala Lumpur yang mengambil pendekatan pengimbangan antara konsep dan practicality dalam bidang-bidang pengajian yang anak-anak murid mereka ataupun pelajar-pelajar mereka mendaftar di universiti tersebut, di mana pendedahan kepada aspek-aspek praktikal ini diberikan peratus yang amat tinggi. Saya rasa ini sebenarnya yang harus kita berikan tumpuan. Kita latih anak-anak murid kita, dan betul exam itu sebahagian daripada proses penilaian, tapi janganlah dibebankan mereka itu daripada day one, hari pertamanya sampailah hari akhir dia meninggalkan sekolah rendah itu dalam kepalanya hanyalah UPSR, dalam kepalanya hanyalah berapa A yang dia nak score dalam SPM, dan berapa pula nanti bila dia masuk universiti yang dalam kepalanya hanya membincangkan tentang 3.9, 3.8 ataupun 4 flat dalam konteks kelulusan di peringkat persijilan, mengakibatkan mereka itu boleh menjawab jawapan dalam peperiksaan, tapi bila berada di dalam market mereka hanyalah merupakan robot-robot yang tidak dapat kadang-kadang bukan saja untuk expand knowledge dan skill dia, tapi subjek yang dia belajar sendiri itu pun sendiri mungkin dia sendiri berada dalam tahap yang tidak dia fahami. Sila Tengah Batu. Terima kasih Pak Speaker, terima kasih Yang Berhormat Pak Cuk. Bercakap tentang bagaimana exam oriented berlaku kepada pelajar-pelajar kita ini, saya mungkin terpanggil untuk bersama kongsi tentang kekurangan yang amat ketara bagi aspek insaniah ini, soft skill di kalangan pelajar-pelajar dan juga graduan-graduan kita. Apakah mungkin Yang Berhormat boleh berkongsi dengan Dewan ini tentang kaedah pengajaran, bukan saja pembelajaran tadi, yang pelajar-pelajar diingatkan betapa peri pentingnya keputusan-keputusan cemerlang bagi mereka, tapi kaedah pengajaran itu apabila masa kita dulu kita melalui proses yang sama, tapi hari ini Yang Berhormat Bacuk kelihatan begitu seimbang lah dalam membuat keputusan. Adalah beberapa yang tak seimbang, tapi lebih banyak seimbang lah dalam konteks membuat keputusan. Jadi Yang Berhormat, apa yang saya nak berikan penekanan di sini ialah bagaimana kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran dahulunya, sebelum seorang guru itu memperkenalkan teori Pythagoras ataupun teorem Pythagoras, dia memberitahu punca, dia memberitahu bagaimana datangnya teori itu. Sebelum kita tahu teori bulatan besar umpamanya, dia beritahu macam mana datangnya. Jadi itu guru-guru dahululah yang mengajar kita. Jadi hari ini guru pernah beberapa ketika saya menguji guru tersebut, dari mana datangnya teori pengkebedaan, dari mana datangnya sistem nombor itu, daripada minus infinity kepada infinity dan sebagainya. Banyak guru-guru ni yang yang ini saya tak belajar WP, dia kata. Yang ini saya tak belajar, saya cuma diajar bagaimana tiba-tiba tahu rate in over rate out, dy over dx dan sebagainya. Jadi apa komen yang berhormat tentang perkara ini? Terima kasih. Terima kasih Tangga Batu, hormat Tuan Speaker. Sebab itu saya sebutkan tadi, harus dikenal pasti sekarang ini prioriti. Adakah prioriti kita untuk mengangkat beberapa buah sekolah, kita tinggalkan sekolah yang lain? Kita baca dalam internet, sekolah yang dulu menjadi kebanggaan rakyat Malaysia, tapi hari ini sudah tidak lagi melahirkan hatta kepada hatta Ramli, dan hatta kepada keputusan peperiksaan pun sudah tidak sampai kepada pencapaian satu ketika dulu. Contohnya MCKK ini sekolah hatta dulu, ni Kuala Kerai dulu.
saya baca dalam internet sudah tidak lagi mencapai keputusan seperti mana yang pernah dicapai satu ketika dulu yang menjadi kebanggaan, kerana mungkin tumpuan diberikan kepada beberapa sekolah pilihan, seolah-olah sekolah-sekolah yang sudah ada ini ditinggalkan. Dia marah MCK di Untuh Lan. Jadi Datuk Yang Ketua, itu tadi saya sebutkan, kenal pasti apa dulu prioriti kita. Ini tadi saya bangkitkan semula. Sekolah yang tidak siap, pembinaannya yang di kawasan itu paling tidak boleh menampung 1,000 atau mungkin 2,000 pelajar-pelajar di kawasan tersebut. Bayangkan 2,000 pelajar ini yang terpaksa berulang daripada tempat kediaman mereka ke Bandar Baru Bangi yang mengambil masa tempoh walaupun tidak jauh, tapi bayangkan budak darjah tingkatan 1, tingkatan 2 dan sebagainya keluar rumah pukul 6 pagi, subuh pun belum azan lagi. Betul. Kalau dia sembahyang subuh di surau di sekolahnya tak apalah. Tapi saya bimbang kerana mungkin nanti mengejar waktu sampai subuh pun akan terlepas kerana jarak, kerana tidak ada sekolah dalam kawasan penempatan mereka. Sebab itu saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, bagaimana proses synchronize antara pihak kementerian dengan pihak kerajaan tempatan, dengan maju perumahan contohnya, pastikan kan komponen-komponen pendidikan, rekreasi dan sebagainya diwujudkan terlebih dahulu sebelum sesuatu projek itu nak dilaksanakan ataupun sebelum berlaku penghijrahan penduduk kepada kawasan-kawasan yang berkenaan. Yang betul, isu ketiga yang saya bangkitkan di sini adalah tentang rang undang-undang Akta Halal yang dijangka akan dibentangkan di Parlimen pada tahun ini. Malah seperti dimaklumkan, dia berada di peringkat akhir kajian, belum dihantar kepada Peguam Negara untuk diperhalusi. Meskipun agak terlewat, namun saya tetap menghargainya. Saya amat berharap agar kerajaan bukan sekadar mengejar visinya untuk merebut pasaran halal sedunia yang dianggarkan nilai potensinya mencecah 8 trilion ringgit Malaysia setahun dengan prospek 1.8 bilion pengguna Islam. Malah ia sudah menjadi kewajipan bagi memastikan umat Islam di negara ini memperolehi daripada sumber-sumber yang halal, sama ada daripada industri berteraskan makanan, pelancongan, restoran dan hotel. Soalan saya kepada kementerian, kepada JPM menjawab hal yang berkaitan dengan halal ini. Saya menerima komplain daripada sebuah hotel di Putrajaya, tidak saya sebutkan nama hotel tersebut, yang mengadu bahawa untuk mendapatkan sijil halal mereka terpaksa menunggu selama 2 tahun. Itu yang dipetua 2 tahun untuk mendapatkan sijil halal yang memberikan kesan kepada perniagaan mereka. Bila saya cek dalam hotel tersebut ataupun bila saya bincang dengan pengurusan hotel tersebut, hotel ini memang popular, didatangi oleh berbagai-bagai lapisan masyarakat, termasuk orang daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi akibat daripada tidak ada sijil halal pada restoran dan hotel tersebut, mereka hampir sahaja kehilangan pelanggan-pelanggan khasnya yang datang daripada Timur Tengah yang amat concern dengan hal berkaitan dengan halal, ataupun pelanggan-pelanggan Muslim yang tidak tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh hotel tersebut. Ada dua faktor. Pertamanya, persijilan halal daripada pihak kerajaan, kerana mungkin birokrasinya, kerana mungkin red tape-nya, kerana mungkin mungkin kekurangan kaki tangan dan tenaganya, mengakibatkan proses itu mengambil masa 2 tahun. Kemudian aspek hotel sebagai entiti bisnes. Dalam masa yang sama kita berusaha untuk memperkembangkan ekonomi negara, tapi dalam masa yang sama agensi kerajaan sendiri yang melambatkan proses perkembangan tersebut dengan seolah-olah memberikan sekatan kepada perkembangan sebuah industri yang amat penting dalam negara kita, industri perhotelan. Itu satu hotel. Di Putrajaya mungkin ada 4 ataupun 5 hotel. Salah satu hotel utama di Putrajaya yang menerima kesan tersebut. Bayangkan kalau hotel-hotel ini menerima kesan ataupun masalah yang sama di Kuala Lumpur, di Pulau Pinang ataupun di Ipoh ataupun sebagainya. Apakah yang melambatkan ataupun apakah sebab? Ataupun saya ingin minta daripada pihak kementeriannya untuk memberikan makluman kepada Dewan ini, apakah dia proses yang dilakukan oleh pihak kementerian
pihak JPM dalam memberikan persetujuan halal ini. Kerana proses-proses ini saya dengar daripada keluhan daripada pihak hotel, mereka pergi kepada dengan izin into all the details. Bagus untuk all the detail, tapi takkanlah pendetailan itu sampai pada peringkat 2 tahun untuk diambil ataupun diberikan persetujuannya. Justru itu rang undang-undang akta halal yang akan dibentangkan nanti mampu menjernihkan kekeliruan rakyat dan turut dapat menghapuskan sijil-sijil halal palsu yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Di samping itu juga saya berharap agar pihak JAKIM dapat memelihara integriti dan ketulusan yang tinggi supaya tidak berlaku sebarang ketirisan dan salah guna kuasa dalam mengeluarkan sijil halal itu nanti. Prosedur dan sistem penyampaiannya nanti seharusnya lebih efektif dan lancar tanpa membebankan pengusaha dan pengguna. Terusnya